kurang je. Boleh split push, boleh untuk flanking, boleh untuk tangkap belakang, ada damage yang tinggi. Betul. Sekarang ni kedua pasukan dah lengkap dengan pemilihan hero mereka. Kita pun dah tak sabar nak tengok macam mana mereka akan tunjukkan game. Pada game yang ketiga. Ya, kita pun tak nak buang masa terlalu lama sebab kita tak tahu siapakah yang akan pergi kepada Grand Final. Jadi ayolah, kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan game yang kedua antara pasukan Zon bertandang pasukan Ripo. Pasukan Ripo berada di bahagian biru, pasukan Zon berada di bahagian merah. Dan juga Riz telah pun mengambil kerja Sis Piu Piu yang telah pun tidak berkata-kata sekarang ni sebab nak menentukan biru siapa merah. Dia dah diambil kerja tersebut. Apa pun kedua-duanya masih lagi berunsurkan jungle utility. Tak ada lagi assassin tetapi boleh mengatakan harap kepada damage yang boleh dikeluarkan daripada marksman dan juga Udil yang sekarang bermain Farsa, satu hero ikonik untuk Udil sendiri. Lihat bagaimana agresifnya berdepan dengan ahli pasukannya sendiri iaitu Zon. Ya, cubaan untuk melakukan kill tersebut. Oh, nasib baik dia gunakan dia punya flicker. Cubaan untuk bergerak dengan sangat-sangat agresif dengan adanya bantuan daripada Smooth. Tapi Munji berada berdekatan dengan cubaan untuk melakukan knockout. Kemungkinan Farsa yang digunakan oleh Udil menjadi mangsa yang pertama. Gerakan yang agresif tersebut berjaya dihukum oleh pasukan Zon. Itu boleh katakan sebagai surat amaran yang pertama. Percubaan yang sangat agresif dilakukan oleh Udil sebentar tadi menyebabkan dia boleh dijadikan sebagai kambing hitam. Tetapi untuk pasukan Zon, kalau mereka boleh berterusan mendapatkan segala apa utility yang mereka inginkan, rasanya masih lagi mampu untuk mereka dapatkan kemenangan di game kedua ni. Memang tak ada masalah sebab benda ini tak heran pun terjadi sebab tim Zon mempunyai dua mid yang agresif, boleh untuk bergerak secara agresif di fasa early game. Dengan adanya Matilda, dengan adanya Valentina, mereka seharusnya membuat perkara demikian. Kalau kita nampak pasukan Zon bermain dengan pasif, itu adalah masalah. Itu adalah problem untuk pasukan Zon sendiri. Mereka tak menggunakan keupayaan mereka sepenuhnya supaya mereka dapatkan early game advantage. Jadi sekarang ini yang menjadikan pasukan Ripo membuat kesilapan hanyalah Udil sebentar tadi yang telah flicker ke depan. Dia salah membaca situasi tersebut yang menjadikan dia berjaya untuk mendapatkan kill first blood, tetapi ternyata tidak setelah dikejar oleh hero yang mampu untuk melakukan mobility dengan tinggi iaitu Smooth dengan menggunakan Benedetta. Kali ini untuk kedudukan turtle nampaknya selesa untuk pasukan Zon. Walaupun ada sedikit tekanan diberikan oleh pasukan Ripo, tetapi Chibi tidak ada sebarang masalah untuk mendapatkan turtle pada kali ini. Namun begitu, ada sedikit tekanan yang akan mula diberikan oleh pasukan Zon kepada pasukan Ripo. Namun begitu, masih lagi mampu untuk bertahan. Adanya Ripo tiba-tiba saja sampai. Ya, gerakan yang baik dilakukan oleh Ripo terus saja dengan adanya Circling Eagle. Perestrite juga telah pun dilepaskan oleh Udil, tapi AJ tapi lalu memberikan fokus kepada Muji. Ripo berjaya untuk dapatkan AJ, terus saja satu lagi kill diberikan kepada Susujin. Kali ini giliran Chibi yang menjadikan sebagai mangsa berikan kill penyamaan buat pasukan Ripo. Kali ini nampaknya untuk pasukan Ripo, mereka dah tahu bagaimana mereka perlu susun gerak langkah mereka berhadapan dengan pasukan Zon, tetapi tidak boleh terlalu selesa sebab apa-apa sahaja boleh berlaku untuk minit yang ketiga setakat ini. Tapi Sujin dan juga Udil berikan fokus mereka untuk mencuri pula buff dari pasukan Zon. Wow, cantik apa yang dilakukan oleh Udil. Sekarang ini terus saja terkena Pedestrian. Hampir-hampir berjaya memberikan kill yang ketiga kepada pasukan Ripo. Belum lagi cukup item tu, hujan api dah pun membara sekarang membakar separuh nyawa AJ sebentar tadi. Dan pertempuran yang berada di bahagian purple buff daripada milik pasukan Zon sendiri dan juga pasukan Ripo sangat memberikan manfaat kepada Udil sendiri. Dengan adanya Feded Strike, sudutnya sangat jauh, duduk di tepi batu, satu damage yang lumayan boleh diberikan sekarang ini. Oh, datang langsung welcome, berikan fokus kepada Munji, berjaya melarikan diri tapi buat seketika saja. Terus saja berjaya dijadikan sebagai mangsa seterusnya daripada pasukan Zon yang berjaya mendapatkan kill yang ketiga buat pasukan mereka. Kalau nak bandingkan dengan game yang pertama, pasukan Ripo juga pasukan Zon, di game yang kedua ini nampaknya mereka boleh dikatakan pergerakan yang lebih tersusun supaya tidak bertindak dengan berada di luar kawalan yang menyebabkan mereka akan memberikan ruang untuk pasukan lawan masing-masing mencuri ataupun mendapatkan idea untuk mencungkil kesilapan mereka sehingga minit yang keempat. Tetapi mungkin dengan adanya kewujudan turtle yang seterusnya ini mampu dijadikan sebagai cagaran utama sama ada pasukan Ripo atau pasukan Zon yang akan berjaya untuk mendapatkan resources yang seterusnya. Ya, bercakap tentang resources, turtle seterusnya telah muncul di bahagian bawah. Cubaan akan dilakukan terlebih dahulu daripada pasukan Zon untuk pastikan turtle ni menjadi milik mereka.
Dan juga pasukan Repo tak ada masalah kalau mereka nak cuba paksa masuk. Sekarang Munji dia ada flicker, dia ada Venom Fury boleh untuk digunakan. Flicker tak ada tapi sekarang Chibi telah menggunakan Retribution dia untuk mendapatkan turtle, tak ada masalah. Dan juga AJ mencuri Violet Extract tersebut untuk menghalau keberadaan pasukan Repo keluar daripada kawasan turtle. Agak sedikit lambat sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh Munji untuk membatalkan cubaan daripada Zon tadi untuk dapatkan turtle. Tapi perkara tersebut dah berakhir. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kali ini nampak ada kestabilan yang cukup baik oleh kedua pasukan sehingga minit yang kelima tidaklah ada perbezaan yang begitu ketara. Sebaliknya masih lagi berada di situasi permainan tarik tali yang kita tidak nampak. Sama ada pasukan Repo atau pasukan Zon yang akan berjaya untuk menarik tali ke arah mereka. Saya memang betul-betul tak nampak talinya. Di manakah tarik ini berlaku. Tetapi back and forth permainan yang dimainkan oleh pasukan Zon dan juga Repo. Semuanya sangat seimbang pada waktu daripada Death Strike. Satu ambush yang baik dilakukan oleh pasukan Repo tadi berjaya untuk menjatuhkan Zon. Kali ini dengan Spear of Destruction yang dilepaskan oleh Innocent. Tidak mengenai mana-mana pemain daripada pasukan Repo. Sekadar cukup untuk menjatuhkan Zon. Kali ini mereka cuba untuk bangkit tapi gerakan yang baik dilakukan oleh Innocent tadi untuk dapatkan Repo. Paksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Ya, setelah tumpukan jab tadi tak begitu mengena kepada susuk tubuh Innocent sebentar tadi. Tapi sekarang Innocent masih lagi belum makan. Dia masih lagi lapar. Sekarang ni tak ada apa-apa makanan dapat dimakannya. Kecuali Chibi sekarang ni hanya untuk meludah. Dan juga melarikan diri dengan Guiding Wind. Masih lagi belum dapat dikorbankan. Hampir nyawanya. Senipis kertas. Senipis kertas. Lagi nipis kulit bawang. Ya, tetapi situasi sekarang ini pasukan Zon nampaknya semakin agresif cuba untuk mencari lagi resources yang mereka boleh dapatkan sebelum yang ke-6. Walaupun lihat pada segi situasi sekarang ini ada lagi kestabilan yang boleh dinampakkan oleh kedua pasukan, tetapi untuk pasukan Zon kalau mereka mampu untuk kawal permainan ini dengan lebih baik sehingga minit yang ke-6 sekarang ini tiada sebarang masalah kalau mereka nak berikan tekanan demi tekanan ke atas pasukan Repo. Sebab Repo sekarang yang menekan. Tadi kita nampak early game Zon yang melakukan gerakan asakan yang membuatkan pasukan Repo sedikit terumbang kambing pada awalnya. Namun sekarang ini jelas kalau kita kelihatan Repo cuba untuk membantu. Goal lead pun tidak begitu jauh. Masih lagi boleh untuk dilakukan satu asakan di bahagian top lane. One on one! Gary Torpan Memory! Cantik sebenarnya outplay lepaskan oleh Gary sebentar tadi. Tapi lihat Secret Eagle yang dilepaskan oleh Zon. Cuba untuk mendapatkan Susujin tapi beliau yang akan dijadikan sebagai mangsa. Seterusnya Susujin berjaya untuk dapatkan Zon. Dua pemain daripada Zon berjaya dijatuhkan. Ini di bahagian atas mereka fokus kepada turret. Ahli pasukan Zon yang lain mereka fokus kepada turtle. Adakah akan dicuri? Appraiser of all tidak sempat. Chibi lebih pantas untuk mendapatkan retribution beliau. Chibi King of Red 3 masih lagi on point mengeluarkan retributionnya. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Bulu pelepah yang cukup menyakitkan daripada Udil kali ini. Tapi tengokkan semua hilang di tengah Gary. Double kill didapatkan di bahagian tengah. Nampaknya semakin kemas, semakin cantik permainan ditunjukkan oleh pasukan Repo untuk menjarakkan lagi kedudukan mereka dengan pasukan Zon. Semakin pening tu dah sekarang ni siapa nak letakkan goal lane. Gary 4 kill ni. Siapa nantikan Gary sekarang ni. Tapi di bahagian bawah Repo masih lagi belum dapat untuk menempaskan Innocent. Tapi tiada sebarang masalah. Outplay. Cantik penggunaan Spirit Destruction untuk memberikan fokus di bahagian tepi pemain Repo. Tetapi masih lagi bukan penghalang kepada ahli pemain Repo yang lain untuk dapatkan pemain-pemain pasukan Zon. Yang kali ini terpaksa bermain sedikit defensif selepas melihat apakah yang boleh dilakukan oleh rata-rata pemain daripada pasukan Repo ini sendiri. Kalau tengok daripada segi situasi sekarang pun tak boleh nak baca sebenarnya antara pasukan Repo yang pasukan Zon. Mereka sentiasa ada back to back perlawanan, tapi Chibi kali ini cuba untuk mencari mangsa yang ada. Susujin menjadikan fokus sebagai utama tapi Violet Strike bersama dengan Smooth berikan baik belakang. Daripada itu Final Blow tapi dia ditumpaskan dengan Udil. Mengeluarkan damage yang cukup sempurna tapi dalam kecepatan yang sama. Setelah pembelian masa itu dibuat tim Zon berjaya menjatuhkan turret di bahagian mid lane. Ya, mereka cuba untuk dapatkan purple buff milik pasukan Repo tapi berjaya untuk dikawal dengan begitu baik walaupun ada tarikan yang dilakukan oleh Chini sebentar tadi. Masih lagi menjadi perebutan siapakah yang akan berjaya untuk mendapatkan purple buff tersebut. Cubaan akan dilakukan daripada Zon. Tapi Munji agak sikit keharapan. Hanya mampu untuk menyerap segala damage yang dikeluarkan oleh Zon sebentar tadi. Tetapi keadaan kembali stabil. Walaupun ada gerakan dan juga tumbukan yang dilepaskan oleh Repo sebentar tadi. Untuk menit yang ke-9, kali ini kita melihat bagaimana pasukan Zon cuba untuk mencari cara menstabilkan perlawanan mereka. Sebabkan pasukan Repo sedikit teragak-agak ataupun sedikit berselerak di mana kedudukan mereka menyebabkan pasukan Zon mudah
untuk mendapatkan mana-mana kill. Tapi di bahagian bawah Smooth yang mungkin akan reset terlebih dahulu tapi mudah untuk melarikan diri daripada genggaman pasukan Ripo. Oh, Udil jadi mangsa. Dapat kill terus saja diberikan kepada Innocent. Tidak mampu untuk dapatkan triple kill. GB berjaya untuk mencuri kill tersebut. Tapi Gary berjaya untuk melakukan tugas beliau. Mendapatkan turret di bahagian bawah. Tetapi ini turret milik pasukan Ripo. Berjaya dimusnahkan dengan lebih pantas daripada pasukan Zon. Mereka melihat Sujin mungkin sebagai salah satu penghalang kepada pasukan mereka untuk dapatkan turret di bahagian tengah. Penghalang sebenarnya Sujin ini menyebabkan pasukan Zon agak sukar untuk mendapatkan kedudukan Sujin. Tapi tengok bagaimana Lord pada kali ini yang mungkin akan diberikan tumpuan terlebih dahulu oleh kedua pasukan kita. Alamak, Gary terkena pula dan shutdown telah diberikan kepada GB daripada misal yang telah dikeluarkan daripada GB sebentar tadi, menolak Gary keluar daripada posisinya. Itu dilakukan. GB berjaya untuk mendapatkan Lord. Sekarang Innocent memberikan fokus kepada Sujin. GB juga bergerak dengan sangat agresif di bahagian hadapan. Tapi sudah memadai dengan mendapatkan Lord sahaja. Hanya memberikan sedikit acahan kepada rata-rata pemain pasukan Ripo. Setakat ini untuk pasukan Ripo, mereka masih lagi mampu untuk bertahan. Kalau lihatkan pada segi kedudukan mereka, hero yang digunakan juga masih lagi mampu untuk defend dengan cukup baik. Tetapi kalau pasukan Zon mampu untuk berikan tekanan yang cukup kuat ke atas pasukan Ripo, tiada sebarang masalah kalau mereka terus nak membersihkan segala minion yang ada dan mendapatkan perkarangan base daripada pasukan Ripo sendiri. Itu yang akan dilakukan. Lord telah muncul di bahagian tengah. Ada 3 lane yang cuba akan ditekan oleh pemain daripada pasukan Zon. GB melihat di manakah kedudukan pemain-pemain daripada pasukan Ripo yang kemungkinan akan melakukan pertahanan di bahagian tengah. Innocent berjaya untuk dapatkan turret di bahagian atas. Lord ini mungkin akan mudah dijatuhkan. Tetapi lihatlah bagaimana Smooth agak sedikit rancak berada di bahagian flanking. Cuba melakukan tekanan utamanya kepada Munci yang punya nyawa kurang daripada separuh. Lord berjaya dimusnahkan. Inhibitor turret berjaya dipertahankan. Sekarang ni bagaimana lagi untuk pasukan Zon kalau mereka nak paksa. Ada percubaan membuka Fader Strike sebentar tadi oleh Udil tetapi tidak berjaya untuk mengeluarkan damage yang mencukupi untuk pasukan Zon. Tapi Chibi yang mungkin akan dicari tetapi masih lagi mampu untuk melarikan diri daripada genggaman pasukan Ripo sebentar tadi. Kalau nak dapatkan inhibitor turret untuk pasukan Zon, inilah masanya. Dia cuba sedaya upaya untuk mendapatkan inhibitor turret sementara pasukan Ripo belum ada yang mencapai level 15. Sebab kena fikir, high ground daripada pasukan Ripo sangat besar untuk membuatkan pasukan Zon kehilangan minion dengan secara pantas. Jadi pasukan Zon harus mendapatkan inhibitor turret sebanyak mana yang boleh supaya kerja mereka lebih mudah. Membuatkan kawasan Land of Dawn sekarang 90% dimiliki oleh pasukan Zon dan juga mereka boleh untuk mengawal pergerakan pasukan Ripo itu sendiri. Seperti mana Gary kalau kita tengok dalam item yang ingin disiapkan belum lagi cukup. Boleh untuk buat first lane. Kalau mereka dah berjatuhkan inhibitor turret, mereka boleh buat untuk mengawasi kawasan jungle pasukan Ripo supaya mereka melambatkan lagi late game bagi pasukan Ripo untuk mengeluarkan damage yang cukup berlawan dengan pasukan Zon. Sekarang ni untuk pasukan Ripo dan juga pasukan Zon, mereka perlu menunggu masa yang sesuai. Sebab walaupun dalam keadaan sekarang ni nampak ya pasukan Zon kalau mereka nak menerjah masuk ke dalam perkarangan pasukan Ripo dari sebarang masalah. Tetapi kita perlu tahu, sentiasa ada ruang untuk mereka terus melakukan defensif. Apa-apa sahaja boleh berlaku. Lagi-lagi dah nak masuk kepada fasa late game. Terutamanya dengan adanya lot yang seterusnya, mungkin mampu untuk berikan bantuan sama ada untuk pasukan Ripo sendiri ataupun pasukan Zon. Kita akan lihat bagaimana pasukan Ripo akan mengawal gerakan di bahagian lot. Zon ataupun pasukan Zon, mereka pastikan zoning terlebih dahulu dilakukan untuk melihat gerakan yang baik dilakukan oleh Innocent berjaya untuk mendapatkan Ripo. Serangan yang dilakukan agak agresif tapi tidak membuahkan sebarang hasil. Pedestrian terus saja dilepaskan oleh Udil tapi terkena electrified blow daripada semua berjaya untuk mengelakkan diri. Masih lagi diasak oleh kedua-dua pasukan. Innocent datang untuk melemparkan tombak. Pastikan pasukan Ripo tidak bergerak lebih ke hadapan. Dan pada waktu ini juga nampak pergerakan daripada Udil cukup pantas dengan mengeluarkan segala apa yang ada. Flicker terus wings by wings walaupun terkena petrify daripada Smooth masih lagi boleh untuk diselamatkan oleh pasukan Ripo itu sendiri. Fokus beralih pada Lord. Kali ini untuk kedudukan Lord agak berbahaya untuk kedua pasukan Zon cuba untuk mencari pasukan Ripo. Tapi Lord masih lagi belum didapatkan oleh siapa. Udil dengan Fader Strike mencari Munji yang telah ditumbangkan oleh Zon. Tapi Udil cuba untuk melarikan diri dengan wings by wings supaya tidak ditangkap. Tapi Gary telah berikan oleh Ines dalam mencari mangsa seterusnya. Tapi Sujin dah tak ada. Mencari mangsa seterusnya daripada pasukan Ripo. Tapi Udil juga dah tumbang rata. Pasukan Ripo dah tak ada. Ini ruang untuk pasukan Zon mendapatkan kemenangan ke atas pasukan Ripo. Sama ada mereka akan terus masuk ke dalam perkarangan base ataupun menunggu pasukan Ripo untuk dibangkitkan kembali. Ya, masa yang perlu dimiliki oleh pasukan Ripo untuk kembali bangkit. Tapi dengan kehilangan inhibitor turret di bahagian tengah, peluang yang cukup baik kepada pasukan Zon
untuk tamat kalian. Ada 4 Winter Terancon. Kemungkinan akan ada sesuatu yang akan dilakukan. Freeze. Dan mereka fokus pada Krista. Pasukan Zon menyamakan kedudukan 1-1. Sejuk.